Adapun jika tidak diniatkan bilangan rakaat ketika takbir, maka boleh mengerjakan 2 atau 4. Kata Imam Ibn Hajar Al-Haythami, beliau mengatakan, kalau saya dah contohnya sembahyang usolli sunat zuhri qabliyatan 4 rakaat. Saya dah niat 4 rakaat. Kemudian dalam sembahyang itu saya decide nak tukar kepada 2 rakaat, tak boleh. Ataupun saya dah decide nak buat sembahyang 2 rakaat, niat 2 rakaat. Sekarang saya nak tukar 4 rakaat, tidak boleh. Kerana niat saya sudah buat 4, jadi kena habiskan 4, ataupun niat 2, kena habiskan 2. Ini mengikut Imam Ibn Hajar. Tetapi menurut sebagian ulama pula, mana-mana sembahyang sunat boleh diubah bilangan rakaatnya. Boleh, tak jadi masalah. Dengan syarat, niat hendak menambah atau mengurangkan bilangan rakaat itu dilakukan sebelum rakaat yang hendak ditambah atau dikurangkan bilangan rakaat itu. Maknanya begini, contohnya saya nak sembahyang, saya sembahyang 2 rakaat. Kemudian saya nak tambah 4. Jadi di rakaat kedua tu saya dah kena niat 4 rakaat. Bukan dah naik rakaat ketiga baru nak niat 4 rakaat. Begitu. Ataupun saya daripada 4 rakaat nak tukar jadi 2 rakaat. Jadi di rakaat yang kedua sudah niat nak kurangkan 2 rakaat. Tak boleh dah 3 rakaat lepas tu saya nak kurangkan kepada 2 rakaat. Itu maksudnya. Jadi mana-mana sembahyang sunat boleh diubah bilangan rakaat dengan syarat niat nak menambah atau kurangkan bilangan rakaat itu dilakukan sebelum rakaat yang hendak ditambah ataupun rakaat yang hendak dikurangkan. Semua imam sepakat bahawa boleh ubah bilangan rakaat yang telah diniatkan oleh sembahyang bagi sembahyang nafil mutlak. Nafil mutlak no problem. Apa tu sembahyang nafil mutlak? Sembahyang niat, sembahyang sunat mutlak. Sunat mutlak maknanya sembahyang sunat yang tidak ada sebab. Dia bukan hajat, bukan istikharah, bukan qabliyah, bukan ba'diyah, bukan duha, bukan witir. Dia nak sembahyang saja 2 rakaat lillahi ta'ala. Saya nak lakukan solat 2 rakaat lillahi ta'ala. Itu dinamakan sembahyang sunat mutlak. Boleh buat 2, boleh buat 4, boleh buat 6, 8, 10, 12, terserah. Sampai 100 pun boleh lah. Tapi buat 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau lepas 100, satu salam nanti lupa bilangan rakaat. Jadi buat 2 ataupun 4. Maka oleh itu, kalau solat sunat nafil mutlak, boleh tukar niat. Tak jadi masalah. Hatta Imam Ibn Hajar pun membolehkan juga. Atau imam-imam lain pun membolehkan juga. Baik, waktu qabliyah dan ba'diyah. Jika tidak mendirikan solat sunat zuhur sebelum fardu zuhur, kita terus buat fardu zuhur, dan dikerjakan solat sunat tanpa niat qabliyah atau ba'diyah sesudah solat fardu zuhur, maka solat sunat itu boleh dihukum qabliyah dan juga ba'diyah. Ia kerana waktu sunat qabliyah masuk dengan waktunya solat fardu, dia habis dengan habisnya waktu solat fardu. Lepas solat fardu zuhur, dia sembahyang sunat. Dia tak niat qabliyah dan ba'diyah. Boleh jadi qabliyah, boleh jadi ba'diyah, tak jadi masalah. Justru itu boleh dikerjakan sebelum atau sesudah solat fardu. Jadi sunat qabliyah boleh buat sebelum ataupun sesudah solat fardu. Kalau subuh, kita tak buat sunat qabliyah subuh lepas fardu subuh. Kita lakukan waktu isyraq nanti. Begitu juga dengan asar. Selepas asar, kita tak lakukan solat sunat qabliyah asar. Kalau nak qada, kita lakukan waktu maghrib nanti, selepas maghrib. Begitu cara dia. Adapun waktu ba'diyah, ia masuk sesudah solat fardu dikerjakan. Itu waktu ba'diyah. Tegasnya sesudah sembahyang fardu zuhur, maghrib dan isya adalah waktu qabliyah dan juga waktu ba'diyah. Justru itu sunat niat qabliyah atau ba'diyah bila mengerjakan 2 macam sembahyang sunat itu. Baik, menghimpunkan qabliyah dengan ba'diyah mengikut Imam Romli, boleh mengerjakan terus 8 rakaat. 4 qabliyah, 4 ba'diyah. Boleh, tak jadi masalah. 1 salam. Dengan apa? 1 takbir, dengan 1 salam. Yang tak boleh apa? Yang tak boleh kalau kita niat 2 rakaat qabliyah dan ba'diyah. Itu dah pelicit nama dia. Kerana minimum diskaun 6. Kerana minimum 2 qabliyah, 2 ba'diyah. Jadi 4 boleh. Saja aku sembahyang sunat qabliyah dan sunat ba'diyah zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Combinekan qabliyah 2, ba'diyah 2. Boleh tak, ini masalah. Tapi ini boleh dilakukan hanya selesai kita solat fardu.
Kalau kita belum solat fardu zuhur, saya nak combinekan qobliyah dengan ba'diyah, tak boleh. Kerana ba'diyah hanya boleh dilakukan selesai solat fardu. Nah, boleh faham masalah ni? Nah, ataupun saya nak semayang 6 rakaat, 4 rakaat qobliyah, 2 rakaat ba'diyah selepas fardu zuhur, boleh juga. Ataupun 4 rakaat qobliyah, 4 rakaat ba'diyah, 8 rakaat, 1 salam, boleh juga. Tapi ada can kita miscount lah. Ada can lah. Jadi sebaiknya maksimum buat 4 lah. 4 qobliyah, 4 ba'diyah. 1 salam, 1 salam. Baik, niatnya usolli 8 rakaat sunnat az-zuhri qobliyah wal ba'diyah. Saja aku niat solat 8 rakaat sunat qobliyah, sunat ba'diyah. Baik, berkenaan dengan tahiyat awal. Ni sekarang sembahyang 8 rakaat ini 1 salam. Tahiyat awal ni kat mana ni? Rakaat yang keberapa? Boleh dibacanya sekali saja. Baca 1 kali. Yakni pada rakaat kedua atau keempat atau keenam. Boleh baca apa? 1 kali. Rakaat kedua, keempat atau keenam. Boleh juga bacanya 3 kali. Yakni pada rakaat kedua, rakaat keempat, rakaat keenam. Tak boleh bacanya pada rakaat yang ganjil. Seperti rakaat ketiga, kelima dan seumpamanya. Boleh juga ditinggalkannya sama sekali, terus tak baca. Ada apa yang disunatkan sebelum dan sesudah solat zuhur, sunat dikerjakan juga pada solat Jumaat. Solat Jumaat pun ada juga qobliyah Jumaat, ba'da Jumaat. An Abdullah bin Mas'ud annahu kana yusalli qabla Jumaat arba'an wa ba'daha arba'an. Daripada Abdullah bin Mas'ud, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang sunat 4 rakaat sebelum Jumaat, 4 rakaat selepas Jumaat. Jadi ada hadisnya. Ada hadisnya untuk sembahyang apa? Qabla Jumaat dan ba'da Jumaat. Hadis juga Imam Tirmizi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukumul Jumaah falyusalli ba'daha arba'an. Daripada Abu Hurairah yang berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang daripada kamu telah dirikan solat Jumaat, hendaklah dia kerja solat sunat 4 rakaat selepasnya. Iaitu 4 rakaat selepasnya. Boleh 4 rakaat ba'diyah, boleh 4 rakaat 2 qobliyah, 2 ba'diyah. Nabi tak sebut ba'diyatan ataupun qobliyatan. Jadi Nabi SAW suruh apa? Kita solat selepas apa? Fardu Jumaat, boleh sembahyang sunat lagi. Baik, hadis tentang kelebihan solat sunat zuhur, man hafaza ala arba'in rakaat qabla dhuhr aw arba'at ba'daha haramallahu 'alan nar. Barang siapa memelihara 4 rakaat sebelum solat fardu zuhur, 4 rakaat sesudahnya, Allah haramkan baginya api neraka. Baik, wallahu a'lam. Berhenti insya-Allah, mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah untuk kita dapat apa? Beramal lah insya-Allah. Iaitu melakukan solat sunat qobliyah dan ba'diyah kita dengan betul-betul insya-Allah. Baik, ada pertanyaan? Saya akan bermula kerja esok tapi saya takut susah nak solat. Boleh ke gabung solat zuhur dengan asar? Naam. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memudahkan urusan kita. Adakan keazaman yang kuat untuk ingin mendirikan solat. Nah, Allah akan mudahkan insya-Allah. Allah akan mudahkan kerana Allah yang akan memberikan kita kemudahan untuk kita melakukan kewajipan kita. Jangan kita rasa Allah susahlah, nanti tak boleh sembahyang, tak boleh apa, tak. Insya-Allah Allah mudahkan. Tetapi kalau betul-betul tak boleh, boleh gabungkan, iaitu disemayangkan jamak takhir 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar di waktu asar. Kalau betul-betul tak boleh. Tetapi setiap hari apabila kita nak pergi kerja, doa kepada Allah, Allah senangkan urusan kita insya-Allah. Baik, wallahu a'lam. Okey, kita berhenti sampai sini insya-Allah. Kita tutup dengan tasbih kafarah surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.